Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi pada hari ini. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir, yang mana kita kali terakhir sampai pada pembincangan kita dah berhenti sampai ayat yang ke 34 surah Al-Ma'idah. 34 surah Al-Ma'idah. Baik. Dan hari ini insyaAllah kita akan sambung kepada surah Al-Ma'idah juga, 35 dan 35, 36, 37. Sebelum masuk pada ayat tentang hukum potong tangan pencuri. Okey. Baik, kejap ya, share screen. Macam biasa kita share screen. Jangan salah share, nanti masalah. Baik. Okey, kita habis tu terakhir kita bincangkan berkenaan dengan hukum orang yang merompak. Kalau yang kata mereka sempat bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman ke atas mereka atau ditangkap, maka mereka terlepas. Dan hukum ini bukan hukum biasa. So, mungkin wallahu alam daripada segi sudut masalah keberanian mereka tadi akan berguna dalam peperangan jihad fisabilillah. Tapi hukum ni Allah Ta'ala letakkan. Orang yang merompak yang tadi, kalau anda kata berlaku dia bertaubat sebelum daripada dapat ditangkap, maka benda tu lepas. Kisah-kisah yang datanglah. Kisah yang kisah antaranya kita baca tu Ali Al-Asadi. Ali Al-Asadi, kemudian seorang lagi sebelum tu kita baca berkenaan dengan lelaki tu nama dia, yang seorang lagi tu nama dia Fulan bin Fulan, tapi tak sebut daripada kabilah Murad. Marad Al-Muradi, betul. Kabilah Murad. Kita sebut nama. Satu lagi sebelum tu yang kita baca seorang lagi siapa ya? Dari tiga orang kita baca itu kisah tiga orang. Seorang kena kisah tu depan Ali bin Abi Talib. Seorang Harith bin Badr At-Tamimi, seorang lelaki daripada kabilah Murad, seorang lagi Ali Al-Asadi. Tiga orang tu yang kisah dia dijadikan sebagai rujukan berkenaan dengan orang yang merompak, kemudian dia tak dapat ditangkap ataupun dia terlepas daripada ditangkap oleh kerajaan. Dan kalau dia datang bertaubat, maka dia tidak akan dilaksanakan hukuman ke atas dia. Baik. Okay, jadi hari ini insyaAllah kita akan sambung ayat 35 sampai 37 insyaAllah. Baik. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة من عذاب القيامة ما تقبل منهم
walahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha walahum adzabun muqim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kalian kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilata, carilah kepadanya wasilah, penghubung, penyampai. Nanti kita akan bincangkan apa maksud dia. Okey. Bukan tawassul. Nanti apa kita bincang. Wajahidu fi sabilillah. Wajahidu, dan berjihadlah, berjuanglah kamu semua fi sabilillah, di jalan Allah. La'allakum tuflihun, moga-moga kalian akan berjaya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalaulah ada milik bagi mereka, kalaulah ada bagi mereka apa di muka bumi kesemuanya, apa di muka bumi kesemuanya, wa mislahu ma'ahu, dan seumpamanya bersama-sama, dua kali ganda lah daripada dunia ini dan apa berseumpamanya, apa yang ada semua di muka bumi, semua milik dia, dan seumpamanya satu lagi gandaan, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati, untuk mereka menebus dengannya, liyaftadu, untuk mereka tebus, bihi dengannya, min azabi yaumil qiyamati, pada azab hari kiamat, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima daripada mereka, ma tuqabbila minhum, tidak akan diterima, tuqabbila diterima, taqabbala menerima, okay? Tidak akan diterima, minhum daripada mereka, walahum azabun alim, dan untuk mereka ada azab yang pedih, dan untuk mereka, walahum, dan untuk mereka, azabun alimun, ada azab yang pedih. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha, mereka ingin untuk keluar daripada neraka, mereka ingin untuk keluar daripada neraka, ya. Dan sedangkan wahum wa ma hum, sedangkan tidaklah mereka, tidak dan tidaklah mereka, atau sedangkan tidaklah mereka, bikharijina minha, orang-orang yang akan keluar daripadanya. Ini penafian dengan ma, dia ada ba huruf jar. Penafian dengan ma ada ba huruf jar, macam Nabi kata ketika baginda tidak boleh membaca, baginda kata ma ana biqari'in, tidaklah aku orang yang boleh membaca. So dia gunakan biqari'in, dia tak kata qari'in saja. Dia tak kata aku ma ana qari'un, tak, dia kata ma ana biqari'in. Walahum azabun muqim, untuk mereka ada azab yang muqim, tetap yang kekal, kekal. Baik. Okay, dia kata lagi, kata Ibn Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'mina bitaqwahu, melepas Ta'ala dah ingatkan tentang hukum berkenaan dengan hirabah, Allah Ta'ala datangkan dengan peringatan semula pada orang beriman agar bertakwa kepadanya, dengan berfirmannya, yaqulu ta'ala, berfirman Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Okey. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'mina bitaqwahu, berfirman Allah tabaraka Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wahia, dan ia, wahia, dan ia, wahia, dan ia, ya, dan ia, okey, idza qurinat bi ta'atihi, okey, bila digandingkan, digandingkan dengan mentaati Allah Ta'ala, kana al-muradu biha al-inkifafu 'anil maharimi wa tarkil manhiyat, bila digandingkan dengan mentaati Allah Ta'ala, okay, ia dikehendaki dengan takwa itu, okay, bila dikatakan takwa disebut sekali dengan perintah untuk mentaati Allah Ta'ala, maksud dia menahan diri, dengan murad bihi, menjadilah kehendak dengannya, inkifafu 'anil maharimi, menahan diri daripada perkara-perkara yang diharamkan,
wa tarkil manhiyat, serta meninggalkan akan segala larangan. Waqad qala ba'daha, dan Allah Ta'ala firman lepas tu kan, dan Allah Ta'ala firman selepas daripada suruh bertakwa tu, wabtaghu ilaihil wasilata, carilah kepada Allah Ta'ala akan wasilah, penyampai. Qala Ibn Abbas, al-qurbah, itu perkara yang mendekatkan. Al-qurbah daripada perkataan qaruba, yaqrubu, dekat, penghampir, benda yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah tu, demikian dikatakan oleh Mujahidun wa Qatadah wa Ibn Zaidin, Zaid bin Aslam, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, okey, Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, dia kata wa ghairu wahid, dan lebih daripada seorang. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah, ay taqarrabu ilaihi bi ta'atih, itu mendekat dirilah kalian kepadanya dengan mentaatinya. Wal amalu bima yurdihi, dan beramal dengan apa yang meredakan akannya, akan Allah Ta'ala. Wa qara Ibn Zaid, berkata, membaca Ibn Zaid, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ilaihi, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Ini pasal para anbiya. Allah kata mereka itulah orang-orang yang, golongan yang berdoa dan mencari kepada Tuhan mereka al-wasilah, penghubung, pendekat, perkara mereka makin dekat kepada Allah Ta'ala. Wa hadha alladhi qalahu haula'i a'immati la khilaf bainal mufassirin fihi, dan ini yang dikatakan oleh para imam ini, tiada percanggahan di antara ahli tafsir. Maksud wasilah tadi bukan tawassul, tapi wasilah tadi adalah carilah jalan mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Takwalah kepada Allah Ta'ala dan cari jalan untuk mendekat diri kepadanya, itu maksud dia. Wal wasilatu, wasilah ni adalah hiya allati yatawassalu biha ila tahsil maqsud, ia adalah apa yang terhasil dengannya kepada penghasilan apa yang dikehendaki, al-maqsud, tujuan. Okay. Ia adalah yang disampaikan dengannya kepada mendapatkan akan tujuan. Wal wasilatu aidan, wasilah juga adalah dia kata alamun ala a'la manzilatin fil jannati, dia juga adalah nama pada setinggi-tinggi kedudukan dalam syurga. Nama tempat tertinggi di syurga pun adalah wasilah. Kan? Pasal nanti dalam ada doa bawah tu kita akan baca yang berkaitan dengan nama bagi nama bagi tempat di syurga, tertinggi di syurga. So bila kita doa selepas azan, dia ajar kita doa, kita ada dekat situ minta kepada Allah Ta'ala al-wasilata, berwasilah untuk Nabi SAW, nama tempat. Wahai manzilat Rasulullah SAW wa daruhu fil jannati, dan ia adalah kedudukan atau tempat Rasulullah SAW di syurga, tempat Rasulullah SAW dan rumah baginda di syurga, dalam syurga nanti. Wahai aqrabum amkinatil jannati ilal arshi, dan dia adalah tempat yang syurga yang paling dekat, tempat syurga paling dekat ilal arshi, kepada arash. Kalau orang tu kata tak bertempat lagi, tak berkedudukan lagi, dia kata di mana-mana tak bertempat Allah Ta'ala, maka orang ni adalah sesat. Sebab dalam Al-Quran Karim, inilah maksud yang diberikan. Jadi ini yang difahami oleh para salafus soleh. Ya, kalau ahli kalam, itu kita tak boleh pakai. Kita tak pakai pendapat ahli kalam dalam masalah akidah. Kerana mereka menggunakan akal dan juga teori ataupun asas yang dibentuk oleh Aristotle bagi memahami akan dalil. Ini tak betul dalam kaedah ahli sunnah. Okay. Dia kata waqad sabata fi sahih al-Bukhari, tersabit dalam sahih Bukhari, tersabit dalam sahih Bukhari. Sabit dalam sahih Bukhari. An Jabir bin Abdullah, qala, daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, man qala hina yasma'un nidaa, barang siapa yang berkata ketika mendengar an-nida, seruan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati, ya Allah, Tuhan seruan yang sempurna ini, wassalatil qa'imati, dan Tuhan salat yang akan didirikan, ati Muhammadin wasilata wal fadilah, dan berikanlah kepada Muhammad, berikanlah Muhammad al-wasilah dan fadilah, wasilah dan juga fadilah, wa ba'athul maqamal mahmudan alladhi wa'adtah,
dan utuskanlah untuk baginda, bangkitkanlah untuk baginda kedudukan yang terpuji yang engkau telah janjikan ia. Illa, yang Nabi kata tidak seorang tu kata macam tu, illa halat lahu syafa'atu yaumal qiyamati. Melainkan halal untuknya, dapat untuknya syafaat pada hari kiamat nanti. Wa fi sahih Muslimin, dan sahih Muslim pula, an Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumul muadzina, bila kalian mendengar akan muadzin, bila kalian mendengar akan muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka katakanlah seperti mana dia katakan. Thumma sallu alayya, kemudian selawatlah ke atasku, ucaplah selawat ke atasku. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Kerana sungguhnya siapa yang salat ke atasku, itu selawat ke atasku, satu selawat atau satu salat, berselawat Allah ke atasnya 10 kali. Thumma sallallahu liyal wasilata, kemudian mintalah kepada Allah Ta'ala untukku akan wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati, kan dia adalah nama satu kedudukan, tempat atau rumah di syurga nanti. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, dan dia tak harus dapat kecuali kepada untuk seorang hamba dari sekalian hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, aku berharap aku menjadi, akulah dia, akulah orang berkenaan. Faman sa'ala liyal wasilata, barang siapa yang minta kepada Allah Ta'ala untukku wasilah, halat alaihi syafa'atu, maka halal untuknya atau dapat untuknya ke atasnya syafa'ah. Warawai Imam Ahmadu an Ka'ab bin Abi an Ka'ab bin Ka'ab al-Ashraf, Ka'ab al-Ahbar, ini Ka'ab al-Ahbar, Daripada Muhammad daripada Ka'ab, an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, idza sallaitum alayya fasalu liyal wasilata, bila kalian selawat ke atasku, maka mintalah untukku wasilah. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa mal wasilatu, apakah itu wasilah? Qala a'la darajatan fil jannati, setinggi-tinggi kedudukan dalam syurga nanti. La yanaluha illa rajulun wahidun, takkan mencapainya kecuali seorang sahaja, seorang lelaki saja. Wa ana arju an akuna ana huwa, dan aku berharap aku menjadi akulah dia orang berkenaan. Wa rawahu Tirmidzi thumma qala gharibun, dia hadis dari Imam Tirmidzi dan dia kata hadis ni gharib, maksud jangan periwayatan dia satu saja, tetapi riwayat yang lain itu datang atas sudah memberikan maksud yang sama. Nah, tapi dia kata Ka'ab ni tak diketahui, laisa ma'rufin, bukan Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab al-Ahbar je. Dia kata Ka'ab tak dikenali, kejap ni, cek. Nafas dia kejap sikit. Wasilah. Okey, Tirmidzi. Ka'ab ni dikata Ka'ab yang dimaksudkan ni Abu Amir Al-Madini, bukan Ka'ab Ahbar. Dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi majhul. Tapi macam ni lah majhul kan, dia tak dikenali, kejap. Semua kata majhul. Cuma dia punya hadis ni ada mutabaat. Ada syawahid dan mutabaat, yang mana hadis dia ada di mempunyai riwayat yang lain yang mempunyai maksud yang sama. Maka hadis ni dikatakan oleh para ulama sebagai sahih. Sahih. Dia kata kat sini Syekh Ahmad Syakir kata isnaduhu sahih. Musnad Ahmad pun ada Ka'ab Al-Madini, tabi'i yang makruf, disebut oleh Ibn Hibban sebagai dalam As-Siqat, diterjemahkan oleh Bukhari dan kitab Tarikh Kabir,
falam yudhkar fihi jarha, dan Bukhari tak kata pada dia sebarang pertuduhan. Okey, baik. Lan ifa hadan rawa anhu wa Laits bin Abi Salim. Tidak kami ketahui meriwayatkan daripadanya kecuali Laits bin Abi Salim. Kalau ikutkan sini dhaif, apa dia punya majhul tu, punya majhul ain, sebab seorang je yang riwayatkan daripada Ka'ab al-Madini, Ka'ab ni. Tapi bila kita check balik, dia kata tabi'i ma'ruf. Syekh Ahmad Syakir kata tabi'i ma'ruf. Tapi ketika ni mungkin dalam ikut apa yang setakat pengetahuan Imam Tirmizi, dia tak kenal sangat. Tapi alhamdulillah hadisnya sahih lah. Semua sekali riwayat ini sahih. Sebab kita ada dia punya penjelasan daripada yang lain selain daripada riwayat ini yang datang dengan maksud yang sama. Baik. So, jadi maksud dia kalau dia kata tu wasilah ni wabtagu ilaihil wasilata, maksud dia pendekat atau penghubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan. Dan kalau kita tengok sebenarnya memang kita sampai kepada Allah Taala dengan jalan masing-masing. Ada orang sampai dengan puasa, ada orang sampai dengan jaga mak bapak, ada orang sampai dengan sedekah, ada orang sampai dengan. Tapi benda tadi kalau kita perhatikan dia semuanya kembali kepada amalan-amalan sunat. Amalan-amalan yang sunat, bukan amalan wajib. Amalan wajib kita tahu dah confirm kita akan bersalah kalau tidak lakukan. Jadi kalau kita lakukan, kita baru memenuhi akan tuntutan yang pertama. So mendekat diri kepada Allah Ta'ala perlukan kepada amalan tambahan. Itu sebab Allah Ta'ala jadikan untuk kita ada amalan sunat yang A menampung akan kekurangan yang berlaku daripada amalan wajib. B, dia akan jadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wasilah yang dimaksudkan. Baik. Wa qauluha fil matal pasu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjuanglah di jalannya moga-moga kalian akan berjaya. So bila lama amarahum bitarkil maharim wa fi'l ta'ati, Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk meninggalkan yang diharamkan serta melakukan yang ditaati. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dan capailah carilah kepadanya wasilah, mana penghubung atau pendekat. So dalam asas ini yang kita faham macam disebutkan oleh Ibnu Katsir, dia bertujuan untuk itu. Dia suruh bertakwa dan disuruh beribadat, maksud dia tinggalkan yang dilarang dan yang diharamkan serta lakukan menjauhi akan perkara-perkara yang ditegah. Okey. So dia akan serentak. Kalau suruh kita takwa sahaja, dia umum. Maksud dia kepada jauhi akan segala larangan yang Allah Taala tegah. Okey. Itu mungkin tu maksud dia, takut Allah Taala, ada rasa takut pada dia. Tapi kalau dia kata disuruh takwa dan taat, maksud dia termasuk segala maksud meninggalkan segala larangan. Okey. So jadi Allah Taala perintahkan mereka untuk meninggalkan yang diharamkan dan melakukan ketaatan. Amarahum bi qitalil a'da'i minal kuffar wal musyrikin. Okey. Dan datanglah perintah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah kamu di jalannya moga kalian akan berjaya. Memang kalimah jihad dalam Quran Karim bila diitlakkan, ia akan berkait dengan tajuk peperangan, jihad peperangan. Tidak ada sebarang kekeliruan di situ. Cuma bila kita kata dah setuju jihad termasuk peperangan, jadi syarat jihad pula. Jadi macam kita belajar hudud, kan orang mencuri nanti potong tangan, tapi masalah yang melaksanakan hukuman tersebut adalah kerajaan, bukan kita. Apatah lagi baru ni ada kes apa entah curi speaker. Saya tengok dekat ni lah, dia cekik orang sampai mati. Anak beranak gaduh dengan orang. Kononnya orang tu curi speaker, keluarga dua orang ke macam ni entah. Datang dia ambil, jumpa dekat tengkar, dan anak beranak ni pukul orang tu. Pukul orang tu cekik sampai mati. Dia mati, dan dia takkan kata pasal hukuman curi bukan bunuh. Hukuman curi teruk mana sekalipun untuk mencuri, hukum dia bukan bunuh. Faham tak? Even kalau orang terpukul pun, dia perbezaan dengan mempertahankan diri. Macam orang tu rebut harta kita, kita halang, kita terbunuh, dia tajuk lain. Ini berbeza dengan kita, contohnya macam kes dia apa, dapat tangkap pencuri tadi, barang kita dapat dah, kita bunuh orang tu. Tak boleh.
Ini banyak orang salah faham kena masalah kemarahan tadi digunakan sebagai alasan untuk melampaui batasan syarak. So Allah Ta'ala perintahkan mereka lepas daripada suruh bertakwa, buat diperintah tinggal yang dilarang. Okay. Amarahum biqitali a'da'i minal kuffari wal musyrikin. Dia perintahkan mereka pula untuk memerangi musuh-musuh di kalangan orang kafir juga orang musyrik. Al-kharijina an tariqil mustaqim, yang keluar daripada jalan yang lurus. Wattarikin dinil qawim, dan meninggalkan jalan agama yang lurus. Kan? Agama yang lurus, yang tegak. Qawim mustaqim maksudnya hampir sama. Jalan yang lurus, agama yang tidak bengkok. Waragabahum fi dhalika billadhi addahu lil mujahidin fi sabilihi yaumil qiyamati. Dan dia galakkan mereka pada perkara itu dengan perkara yang dia sediakan untuk mereka, ia untuk orang-orang yang berjihad di jalannya pada hari kiamat. Apa dia? Minal falahi was sa'adatil azimatil khalidatil mustamirrati, yang berupa kejayaan dan kebahagiaan yang hebat, yang kekal berterusan, yang tidak allati la tabidu wala tahulu wala tazulu fil ghurafil aliyatir rafi'atil aminati, yang tidak akan binasa, tidak akan berubah, tidak akan hilang dalam bilik-bilik yang tinggi, yang terangkat, yang aman. Okey. Al-hasanatu manaziruha at-tayyibatu masakinuha, yang elok pemandangannya, yang baik akan tempat tinggalnya. Allati man sakanaha yan'amu la yab'asu, yang mana orang-orang yang mendiaminya, tempat-tempat tinggal dalam syurga tu nanti, yang mereka yang tinggal dalamnya, dia akan merasai kenikmatan dan tidak akan rasa bosan. Wa yahya la yamutu, dan dia akan hidup dan tidak akan mati. La tabla thiyabuhu, tidak akan lusuh pakaiannya. Wa la yafna syababuhu, tidak akan hilang akan keremajaannya. Di sana, di sana. Sini keremajaan kita tidak kekal. Dan ada masa kita rasa macam apa? Sihat, ada masa sakit. Ada masa sakit belakang. Ada masa sakit sekian. Ada masa ini, ada masa itu. Itu perbezaan kenikmatan duniawi bandingkan kenikmatan ukhrawi. Okey, baik. So jadi itu janji dia kepada mereka. Thumma akhbara ta'ala bima adda li'a'da'ihil kuffari minal azabin wan nakali yaumal qiyamati. Kemudian beritahu Allah Ta'ala dengan apa dia siapkan untuk musuh-musuhnya yang kafir. Yang berupa azab dan balasan pada hari kiamat. Faqala, maka dia berfirman, innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, law anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau ada untuk mereka apa di muka bumi, apa di bumi, kesemuanya milik dia. Wa mislahu ma'ahu, dan bersama-sama dengannya, dan seumpamanya bersama-sama dengannya. Dia ada dapat gandaan. Yang dia diperolehi tadi, liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamati, untuk dia tebus dengannya daripada diri dia daripada azab hari kiamat. Ma tuqabbila minhum, takkan diterima daripada mereka. Takkan diterima dari mereka. Ai law anna ahadahum jaa yaumal qiyamati, itu kalau sekiranya seorang di kalangan mereka datang pada hari kiamat nanti, bimilil ardi dhahaba, dengan sepenuh bumi emas, wa bimithlihi, dan dengan seumpamanya sekali ganda lagi, liyaftadiya bidzalika min azabillah, untuk dia menebus dengan itu daripada azab Allah. Alladzi qad ahata bihi, yang telah pun meliputi terhadapnya. Wa tayaqqana wusuluhu ilaihi, dan dia dah yakin dah sampainya dia kepada azab neraka tersebut. Azab Allah Ta'ala, dia yakin dah dia akan kena. Ma tuqabbila dzalika minhu, takkan diterima emas yang sepenuh bumi itu dan juga sekali ganda daripadanya, takkan terima itu daripada dia. Bal la manduhata anhu, tidak ada yang mengalihkan daripadanya. Wala mahisa, tidak ada yang mengubah. Wala manas, dan tidak ada pelepas. Tak ada pelepas. Tak ada penangguhan,
tiada pengalihan, tiada penyekat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kita ada macam-macam. Kita ada lawyer, kita ada sekian, kita ada orang tolong kita, kita ada orang support kita. Tapi di hari akhirat tidak ada semua itu. Yang tak nak berikan amaran kan, macam mana untuk yang beriman itu, yang bertakwa, beriman, bertakwa serta berjuang di jalan Allah Taala untuk mereka kejayaan dunia dan akhirat. Dan orang-orang yang nak yang tidak mahu mengikuti perintah Allah Taala, kalau dia ada harta yang banyak mana sekalipun, tidak akan boleh menebus daripada dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan diterima. Walaupun banyak mana harta dia miliki. Ini patut menjadi peringatan kepada semua kan. Kat dunia ni kita boleh lepas peraturan undang-undang, boleh bayar kan, kena saman bayar, kena sekian bayar. Kita rasa yang kita akan lepas. Bayangkan hari akhirat nanti tidak ada lagi diterima akan segala harta benda yang kita ada. Dunia kita dah buatlah. Ambil duit kita guna untuk ini, ambil kita guna itu, lepaskan diri kita dari segala pendakwaan yang berlaku di dunia ini, kita memang boleh buat. Tapi bila sampai hari akhirat nanti, tidak ada diterima dari kita segala itu, semua itu. Takkan diterima daripada kita semua perkara berkenaan. Hanya amal kita saja menjadi penentu untuk kita dilepas atau tidak. Ada amalan kita yang Allah Ta'ala, dengan sebabnya Allah Ta'ala belas kasihan daripada kita, maka adalah pelepasan bagi kita. Tapi kalau sekiranya tidak ada amal yang bolehkan kita dilepaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada apa yang boleh menolong kita. Tidak ada hubungan kerabatan kita dengan Nabi SAW. Tidak juga kebaikan kita yang apa yang kita buat tanpa keikhlasan. Tidak ada juga perkara yang lain. Apa benda yang benar ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala dengan amal tadi Allah Ta'ala belas kasihan kepada kita, itulah yang menyelamatkan kita. Takkan ada. Walihadha qala, kerana Allah Ta'ala berfirman, menyambung tajuk tersebut, walahum azabun alim, untuk mereka ada azab yang pedih. Pedih. Muji'un. Muji'un yang menyakitkan. Pedih tu menyakitkan. Bukan azab tu ada orang tak rasa. Tak, semua akan rasa. Semua akan rasa. Tidak ada siapa yang boleh terlepas dari azab berkenaan. Muji'un. Yuridun an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Dan mereka akan ingin untuk keluar daripada neraka, namun tidaklah mereka orang-orang yang akan keluar daripadanya. Kama qala, ini macam Allah firmankan dalam Quran. Allah firmankan dalam Quran, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Setiap kali mana mereka ingin untuk keluar daripadanya, daripada kebencanaan, kesusahan, dikembalikan mereka ke dalamnya. Macam surah Sajadah kan, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka ingin untuk keluar dari neraka, mereka akan dikembalikan ke dalam neraka. Wa qila lahum, dikata kepada mereka, udzuqu adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab neraka yang kalian dahulu terhadapnya mendustakan. Di dalam kan neraka tu dia macam tebing kan, dia jurang makin dalam. Yang mana dalamnya neraka tadi dijatuhkan ahli neraka ni dalam neraka yang paling bawah, 70 tahun tak sampai dasar. 70 tahun tak sampai dasar. Jatuh menjunam ke dalam neraka 70 tahun. 70 tahun. Bukan 3 saat, bukan 5 saat, 70 tahun. Nak fahamkan macam dahsyatnya nanti keadaan yang berlaku. Besarnya neraka, tapi Allah Ta'ala lebih maha besar. Cuma nak fahamkan memang tak akan ada siapa terlepas. Jadi dikata kat sini, dalam surah Al-Hajj 22, dia kata setiap kali mereka ingin untuk keluar daripadanya, min ghammin, daripada kesusahan atau kepayahan dan neraka tu, dikembalikan mereka ke dalamnya. Fala yazaluna yuridul khuruja mimma hum fihi min shiddatihi wa alimi masihi. Maka mereka berterusan ingin untuk keluar daripada apa yang mereka berada padanya, yang berupa kedahsyatan neraka dan juga kesakitan, sakitnya sentuhan neraka. Wala sabila lahum ila dzalika, namun tidak ada jalan untuk mereka kepada perkara itu. Kullama rafa'ahumul lahabu,
fasaru fi a'la jahannam. Setiap kali mana diangkat mereka oleh lidah api. Kemarakan api itu angkat mereka. Lalu mereka berada pada atas kawasan neraka jahannam. Atas jahannam. Darbathum azabaniyatu bil maqami al hadid. Lalu akan memukul mereka malaikat Zabaniyah, ketua-ketua penjaga neraka, jumlah mereka 19, dengan apa, dengan tukul-tukul daripada besi. Fayaruddunahum ila asfaliha. Lalu mereka kembalikan golongan ahli neraka tu ke dalam ke bawah neraka. Walahum azabum muqim, dan untuk mereka ada azab yang muqim, tetap. Tetap ai daimun mustamirun, berterusan, kekal berterusan, sentiasa berterusan. La khuruja lahum minha, tiada keluar untuk mereka daripadanya. Wala mahida, dan tidak juga pengalih. Hada yahidu, penyimpang. Lahum anha, untuk mereka daripadanya. Wa an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah SAW, yu'ta birrajuli min ahli nar, dibawakan dengan seorang lelaki di kalangan ahli neraka. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, kaifa wajadta majja'aka, macam kau dapati tempat perbaringan engkau, tempat tidur engkau. Fayaqulu syarra majja'in, lalu dia berkata seburuk-buruk tempat perbaringan, tempat bersandar. Fayaqulu, lalu Allah Ta'ala berkata, hal taftadi bi qurabil ardi dhahaba, adakah engkau akan menebus, engkau nak menebus dengan sepenuh bumi emas? Kalau boleh lari daripada tempat ni, kau nak tebus tak dengan sepenuh bumi emas? Qala, berkatalah ahli neraka berkenaan. Fayaqulu, dia pun berkata, na'am, berkata perawi. Lalu berkatalah dia, itu ahli neraka tu, na'am, ya Rabb, wahai Tuhan. Fayaqulu kadzabta, lalu Allah jawab balik, kau tipu, engkau bohong. Qad sa'altuka aqalla min dhalika, aku telah minta kepada engkau kurang daripada itu. Tak sampai besar bumi pun, tak suruh korban semua harta pun. Cuma korbankan apa lebih daripada milikan kamu, lebih daripada keperluan kamu. Apa yang kita perlukan, banyak ni. Jadi apa lebih itu, infakkan. Allah Ta'ala minta kurang daripada itu. Bahkan ada seorang tu, bila dalam surah Al-Baqarah kan, yas'alunaka madza yunfikuna, mereka tanya kepada engkau Muhammad, apa mereka akan infakkan, apa mereka perlu infakkan. Qulil af, katakan Muhammad, lebihan. Means that apa lebih daripada keperluan, apa lebih daripada daripada penggunaan, itulah yang disuruh untuk diinfakkan. Tapi seorang manusia tu merasakan bahawa pemilikan dia terhadap harta yang banyak itu menjamin kedudukannya yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, atau kesenangan daripada kesusahan dunia yang dialami. Sedangkan kalau anda kata Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dia cukup di dunia ini, sedikit yang dia ada madai untuk mungkin seumur hidup dia. Dan kalau sekiranya Allah Ta'ala nak jadikan seorang tu miskin di dunia ini, maka Allah Ta'ala berikan dia segala apa yang dia miliki, tapi semua yang tidak memadai. Itulah orang paling miskin. Sebab kita tahu bahawa kemiskinan, kekayaan itu ikut pada Islam, dia adalah lebih tepat kepada masalah kekayaan jiwa. Maksudnya bila manusia itu rasa cukup dan puas dengan apa dia miliki, maka itulah orang paling kaya di dunia. Dan kalau manusia itu masih tak cukup dan rasa puas hati dengan apa dimiliki, maka orang itulah paling miskin di dunia ini. Ini sudut yang memang sangat jelas kan, kita kat sini persoalan dia kan. Bila dikatakan nak suruh tebus diri dengan sepenuh bumi emas, dia kata sanggup. Tapi Allah Ta'ala kata bohong. Kadabt. Qad sa'altuka aqalla min dhalika, aku minta pada kau kurang daripada itu. Falam taf'al, lalu engkau tak buat pun. Fayu'maru bihi ilan nar, maka diperintahkan dia kepada neraka. Rawah Muslimun wa Nasa'i wa Ibnu Mardawih. Dalam meriwayatkan hadis ini Muslim, Nasa'i dan Ibnu Mardawih. Ini panggil hari penyesalan, hari kiamat nanti. Benda masa kita tapi di dunia ini, benda yang Allah Ta'ala minta daripada kita adalah kecil saja. Kalau ibadat dia minta dari kita, dia tuntut dari kita laksanakan. Kali kan 24 jam masa dia bagi pada kita sehari semalam. Kalau seorang tu solat
dengan penuh khusyuk dan penuh attention dalam solat dia, katakanlah dia ambil dalam 5 minit. 5 minit. 5 minit kali 5 minit kali 5 waktu barulah 25 minit. Kalaulah dia solat 25 minit, 5 minit satu kali solat. Kalau dia solat 3 minit, pendek lagi lah. 15 minit dah habis dah satu hari semalam punya solat. Kalau dia lambatkan sikit satu solat 10 minit, maka dia ada 50 minit. So basically yang diminta tu banding dengan 24 jam yang diberi pada kita sikit je. Sikit je. Dan yang kita habiskan tengok movie, yang habiskan makan, habiskan berjalan melancong, habiskan pada enjoy hobi dan sebagainya, berkayu basikal. Banding dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita 24 jam tu, dengan apa yang dia tuntut dari kita untuk laksanakan kewajipan, amat sedikit. Sedikit je. Tapi masih banyak orang yang gagal untuk memenuhkan masanya kepada tuntutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih banyak orang yang gagal. Dia kata rawa Ibn Mardawih an Yazid bin Suhaib Al-Faqir. Daripada Yazid bin Suhaib Al-Faqir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, yakhruju minan nari qaumun yadkhuluna al-jannata, akan keluar daripada neraka satu kaum yang akan masuk ke dalam syurga. Akan keluar dari neraka satu kaum, ya. Lalu mereka akan masuk ke dalam syurga. Qala yakhruju minan nari qaumun yadkhuluna al-jannata, akan keluar daripada neraka satu kaum yang akan masuk dalam syurga. Wahum dia kata qala, berkata perawi Yazid bin Suhaib Al-Faqir, dia kata qala faqultu li Jabir bin Abdullah, lalu aku kata kepada Jabir bin Abdullah, yaqulullahu, berfirman Allah Ta'ala dalam ayat tentang ayat kita baca hari inilah, ya, ayat yang ke-37 surah Al-Imran, Al-Maidah. Allah kan, yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha, mereka ingin untuk keluar daripada neraka namun tidak mereka akan keluar daripadanya. Lepas tu Jabir bin Abdullah pun suruh baca pula, utlu awal ayah, bacalah awal ayat. Ai innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi. Okey, sebenarnya orang-orang yang kafir, kalaulah untuk mereka ada miliki apa yang di muka bumi kesemuanya dan seumpamanya bersama-samanya untuk mereka tebus dengannya, itu ayat berkenaan. Ala innahumul ladina kafaru, ketahuilah sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kafir. Itu yang tak boleh keluar daripada neraka. Adapun orang yang beriman mempunyai peluang selepas dihukum ikut kadar dosa masing-masing untuk dimasukkan ke dalam syurga, walaupun syurga yang paling rendah. Itu kena faham. Ini kita kata nak faham Quran, kita kena tengok sunnah. Bila Nabi kata ada, keluarlah. Yang kita ambil Al-Quran tu, tapi Allah Ta'ala kata kat sini, dia tu balik pada asal pula, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kendaki. Kalau Allah Ta'ala kekalkan, Allah Ta'ala nak hentikan dia, Allah Ta'ala hentikan dia. Tapi ini kepada masalah azab. Adapun kepada masalah rahmat, tak ada siapa akan terkeluar rahmat Allah Ta'ala lepas masuk dalamnya. Lepas dimasukkan rahmat Allah Ta'ala, masuk ke syurga, tidak ada siapa akan dikeluarkan balik. Adapun siapa dalam neraka, ya, ada dalam dikeluarkan dengan firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi sendiri. Baik. Okey, ada kata waqad rawa Imam Ahmad Muslimun hadzal haditha, diriwayatkan Imam Ahmad dan Muslim hadis ini min wajhin akhar, daripada bentuk yang lain. An Yazid Al-Faqir, an Jabir radhiyallahu anhu, wa hadha absatu siyaqan, ini lebih ringkas, lebih panjang akan baris ayat dia. Okey. Wa rawa Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim an Yazid Al-Faqir, dia kata qala, beliau berkata, jalastu ila Jabir bin Abdullah wa yuhaddithu, aku duduk di sebelah Jabir bin Abdullah, Yazid Al-Faqir ni, dia kata aku duduk kepada di sebelah Jabir bin Abdullah wa huwa yuhaddithu, ketika dia sedang bercerita.
Fahaddatha an-nasa anna nasan yakhrujuna minan nar. Lalu dia ceritakan bahawa sekumpulan manusia akan keluar daripada neraka. Qala wa ana yawma idzin unkiru dhalika, dan aku ketika itu tidak mempercayai perkara berkenaan. Faghadibtu wa qultu, lalu aku marah dan aku kata, ma ajabu minan nasi, tidak aku rasa pelik terhadap orang ramai. Walakin ajau minkum ya ashabi Muhammadin. Aku tak pelik terhadap orang ramai, tapi aku pelik terhadap korang, wahai teman-teman Muhammad. Taz'umuna anna Allah yukhrijuna taz'umuna anna Allah yukhriju nasan minan nari. Kamu mendakwa bahawa Allah akan keluarkan manusia tertentu daripada neraka. Wallahu yaqul, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, yuridun an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin untuk keluar daripada neraka, sedangkan mereka tak akan boleh keluar daripadanya. Fantaharani ashabuhu, lalu telah menyergah aku teman-temannya. Wa kana ahmaluhum faqala ahlamuhum wa kana ahlamuhum, sedangkan dia Jabir bin Abdullah tu dialah paling lembut di antara mereka. Faqala da'ur rajula, biarkan lelaki ni. Inama dhalikal kuffar, sungguh itu yang kau cakap ni adalah untuk orang kafir. Allah Ta'ala sebut ayat dia bacakan ayat daripada awal. Innal ladina kafaru, sungguh orang-orang yang kafir. Sungguh orang-orang yang kafir. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau ada untuk mereka di muka bumi, apa di muka bumi kesemuanya. Wa mislahu ma'ahu, dan seumpamanya bersama-sama dengannya. Seumpamanya dengannya. Liyaftadu bihi min azabil yaumil qiyamati, supaya untuk mereka tebus dengannya daripada azab hari kiamat. Hatta balagha walahum azabun muqim, untuk mereka ada azab yang kekal, yang tetap. Ama taqra'ul Quran, kau tak baca Quran ke? Kata Jabir bin Abdullah pada dia, kau tak baca Quran ke? Qultu bala wa qad jama'tuhu, dia kata ya, bahkan ia kata Yazid bin Suhaib al-Faqir, dan dia kata ya, aku dah himpunkan Quran. Qala, lalu berkatalah Jabir, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah Ta'ala berfirman, okay, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam, hai Muhammad, bertahajudlah padanya kan, pada waktu malam tu, sebagai tambahan untuk engkau. Nafilatan laka, sebagai tambahan untuk engkau, hai Muhammad. Solat pada malam tadi lebihan di atas yang fardu, ke atas untukmu. Asa, moga-moga an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, moga-moga Tuhan Tuhan akan mengutuskan, membangkitkan untukmu Tuhanmu kedudukan yang terpuji. Al-Isra 79. Fahuwa dhalikal maqam, maka itu adalah kedudukan berkenaan. Fa inna Allah, kerana sungguh Allah Ta'ala yahtasibu aqwaman bi khatayahum fin nari ma syaa. Yahtabisu aqwaman, sungguh Allah Ta'ala akan mengurung kaum-kaum tertentu bi khatayahum, dengan kesalahan mereka, fi nari jahannam ma syaa, dan neraka jahannam selama mana yang dikehendaki. Okay. La yukallimuhum, tidak diberkata-kata pada mereka. Fa idza arada an yukhrijahum akhrajahum, bila dia ingin untuk mengeluarkan mereka, dia keluarkan mereka. Qala fa am'ud ba'da dhalika ila an ukadziba bihi, maka dia kata maka tak lagi aku kembali sesudah itu kepada tidak mempercayai terhadap kepadanya. Pasal dia dia sangka tu, sangkaan dia, tapi dia dibetulkan oleh Jabir bin Abdullah. So ini di antara kita panggil apa, kedudukan syafaat yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk Nabi SAW, yang sepatutnya tak ada siapa yang mempersoalkan. Tapi ini saya ingat waktu saya jumpa dengan geng-geng Kahal Al-Kadzab, pengikut-pengikut dia, memang diorang pengikut Kahal Al-Kadzab, memang diorang tak percaya tentang syafaat. Dia kata dah masuk neraka boleh keluar pula, macam mana? Jadi waktu saya sembang dengan dia kan, dengan kumpulan tu, saya bawa, pasal dia nak Al-Quran, dia tak nak hadis. Dia tak nak hadis. Bila tak nak hadis, ni problem yang kita kena berhadapan kumpulan macam ni. Kita kena bawa Quran juga kepada diorang, dan kita akan cuba untuk fahamkan dia, bagi pada dia, walaupun diorang sebenarnya tak faham juga Quran pun. Dia Quran terjemahan ni dia pakai pun kelakar juga, diorang tak tengok Quran ni dia pakai tu Quran terjemahan daripada Saudi Arabia. Yang Quran terjemahan tersebut
yang apa yang apa pakai apa Sam Usmani apa yang pakai terjemahan di Madinah tu. Terjemahan tersebut kalau kita perhatikan balik sebenarnya terjemahan tu agak literal agak literal. Yang dan memang kita bertepatan dengan bentuk yang kita nak lah. Tapi diorang tak faham. Diorang tak belajar Quran betul-betul. Jadi bila kita baca Quran, bila diorang tak faham, kadang-kadang diorang quote ayat diorang quote tu atau diorang sebut tu sebenarnya bukannya menyokong pendapat diorang. Ini yang cerita kelakar dia. Tak tahu pendapat diorang pun. Tapi diorang duk sangka bahawa apa yang mereka dengar tu, yang kita baca tu, sebenarnya menyokong diorang. Itu kelakar juga lah. Diorang tak tahu pun. Tapi apa? Bila kita bincang tu dia tak nikit. Contoh kat sini ayat Quran surah Maryam. Saya bukakan Memang kita semua memang akan melintasi neraka. Tapi untuk penjelasan maksud ayat ni, kalau orang tak buka hadis dia tak faham. Apa maksud di mana orang-orang yang masuk neraka nanti, orang-orang yang masuk syurga nanti, mereka ni akan melintasi, akan dimasukkan ke dalam neraka dahulu sebelum dikeluarkan. So diorang tak setuju. Maksud dia macam ni, macam benda macam ni yang sering dipakai oleh kumpulan anti hadis dan sebagainya untuk menolak hadis. Dia kata Quran kata kekal selama-lamanya. Tiba hadis kata boleh keluar. Siapa betul dia kata. Saya kita dalam konsep kita belajar tafsir atau kita belajar Quran, kita kena selarikan ia punya pengertian dengan Quran, bukan dengan Quran dan hadis ni kita selarikan, bukan kita gaduhkan. Diorang terbalik. Diorang akan cari jalan untuk gaduhkan. Mana cara untuk gaduhkan di antara ayat Quran dan hadis supaya mereka boleh keluar celah tu, dapat idea baru. Idea baru maksud dia boleh untuk dia tolak Al-Quran Karim ni ikut berdasar kepada apa yang dia tak suka lah. Kalau dia rasa seronok kalau dia rasa seronok, dia rasa nak ambil, dia ambil. Kalau dia dia rasa macam tak sedap kan sebenarnya kan, dia akan larikan lah. Cuma cara sebenarnya dia punya peluang, dia boleh cari peluang untuk ragukan orang tentang pengertian Quran, dia akan cuba buat. Dia cuma cerita kelakar dia bila diorang buat macam tu, diorang tak tahu sebenarnya bila baca Quran ni tanpa penjelasan hadis dia takkan dapat dengan betul. So diorang akan cuba larikan. Jadi ini contoh saya bagi tahu contoh yang surah Maryam. Ini antara yang mereka pakai lah. Mereka pakai, tapi tak bukan mereka pakai. Ini yang saya jawab. Ini yang saya jawab pada mereka berkenaan dengan hujah yang mereka pakai yang saya patahkan menggunakan Al-Quran. Okey. Dalam surah Maryam ujung dia ayat yang ke awal sikit Okey. Ayat ni. Sekejap ni. Okey. Okey, dia kata sini. Dari Quran tadi Sekejap. Ni saya tengah tengok balik. Share. Mana dia? Share screen, okey.
ayat ni. Okay, dalam surah Maryam Allah Ta'ala kan dah apa? Okay, ini pasal lepas pada ayat kan. Dia kata wa yaqul insan, dan berkata manusia, okey. Idza mitna adakah sudah kami mati? La saufa ukhraju hayya. Adakah adakah sesudah aku mati, aku pasti akan dikeluarkan sebagai seorang yang hidup. Okey. Allah jawab balik, awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Tidakkah mengenang manusia bahawa kami ciptakan dia dahulu daripada sebelum ini dan dia bukan apa-apa pun. Fa warabbika, maka demi Tuhanmu hai Muhammad, lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhdirannahum haula jahannam jithiya. Kemudian kami pasti akan himpunkan mereka, dan kami akan dan juga syaitan pun kami kumpulkan, kemudian kami akan hadirkan mereka semua sekali di sekeliling Jahannam dalam keadaan melutut. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiya. Kami akan tarik daripada setiap kumpulan siapakah dengan mereka paling dahsyat kepada Tuhan yang Maha Penyayang, menentang. Thumma lanahnu a'lam bil ladina hum aula biha siliyah. Kamilah yang lebih mengetahui terhadap tentang mereka, siapakah di antara mereka lebih layak untuk neraka tu masuk. Wa in minkum illa wariduha, dan tiada kalian kecuali akan melintasinya, akan mendatangi kepada neraka. Kan ala rabbika hatman maqdiya, ia adalah ke atas Tuhanmu adalah kepastian yang telah ditetapkan. Kemudian thumma najil ladina taqaw, kemudian kami akan selamatkan orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami akan biarkan orang yang zalim dalam Jahannam tu dalam keadaan melutut. Ini masa dia dibaca ini memang dorang mati kutu lah. Ayat ni sebenarnya ayat surah Maryam ayat start daripada ayat kalau kita baca betul daripada ayat 67 sampai kepada ayat 72. Itu memang sebenarnya di antara ayat yang mereka sendiri tak boleh nak faham. Bila kita bagi ayat tersebut, maka termatilah hujah mereka, kata macam mana mungkin lepas dah masuk neraka keluar balik. Dia cakap itu lah, dia tak puas hati kan. Takkan nak keluar balik, dia kata. Okay. So jadi dia kata jadi macam dikatakan oleh Yazid bin Suhaib kan, yang dikatakan oleh Yazid Al-Faqir bin Suhaib Al-Faqir tu, bila tak puas hati, maka ialah dia kata yang paling Jabir bin Abdullah jawab balik pada dia. Okey. Jadi benda tu memang kalau pada kumpulan yang sesat, dia akan gunakan ayat ni lah untuk kononnya pakai tunjukkan Quran. Allah takkan keluarkan siapa dah masuk neraka keluar balik. Mana boleh, dia kata. Tapi dia tak baca ayat daripada awal, macam dikatakan oleh para sahabat Nabi SAW. Ia adalah sebenarnya untuk orang kafir yang takkan diberikan. Adapun orang yang beriman akan dibebaskan mengikut ketentuan kehendak Allah Ta'ala semata-mata. Okay. Thumma rawa Ibn Mardawih an Talq bin Habib. Kemudian mendapatkan Ibn Mardawih daripada Talq bin Habib. Qala, beliau berkata, kuntu min asyaddin nasi takdziban bi syafaati. Berkata Talq bin Habib, dia kata aku dahulu adalah manusia paling kuat mendustakan terhadap percaya dengan syafaat. Hatta laqitu Jabir ibn Abdullah, sampailah aku bertemu dengan Jabir bin Abdullah. Faqara'tu alaihi kulla ayatin aqdiru 'alaiha. Lalu aku baca kepada dia semua ayat yang aku berupaya terhadapnya. Yadhkurullahu fiha khuludu ahli nar, yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat berkenaan pengekalan penghuni neraka. Faqala ya Talq, berkatalah Jabir bin Abdullah, wahai Talq, aturaka aqra'u li kitabillahi wa a'lamu bi sunnati Rasulillah minni. Adakah aku lihat engkau ni lebih membaca, lebih qari untuk kitab Allah dan lebih tahu tentang sunnah Rasulullah banding aku? Innal ladina qara'ta hum ahluha humul musyrikun. Sebenarnya orang-orang yang kau baca mereka tu, ia ahli neraka, yang mereka ni orang musyrik. Walakin haulai qaumun asabu dhunuban fa'udhibu. Okey. Tapi ini kaum yang aku sebut, yang dekat syafaat ni mereka adalah kaum-kaum yang terkena dosa-dosa, lalu mereka diazab. Thumma ukhriju minha, kemudian mereka akan dikeluarkan daripadanya.
daripada neraka. Thumma ahwa biyadaihi ila udunaihi. Kemudian okay, dia pegang dia tunjukkan dengan dua tangan dia kepada dua jari dia. Faqala, lalu dia kata, summatan illam akun sami'tu Rasulullah. Pekak ni, summata ni. Dua telinga ni pekak jika aku tidak dengar daripada Rasulullah SAW. Yaqulu, Nabi kata, yukhrajuna minan nari ba'da ma dakhalu. Mereka akan dikeluarkan daripada neraka sesudah mereka masuk. Kan? Mereka akan keluarkan daripada neraka sesudah mereka masuk. Wa nahnu naqra'u kama qara'ta. Kami pun baca macam yang kau baca. Kan? Kami pun baca macam yang kau baca. Kata Jabir bin Abdullah kepada Yazid, kepada Talq bin Habib. Salah seorang di antara ulama hadis. So basically kalau kita nak faham kat sini, kesilapan faham kepada orang yang kemudian tu berlaku. Tapi bila dibetulkan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka terus betulkan balik akidah mereka, tidak mereka melihat ataupun memahami berlainan daripada apa yang diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu yang sepatutnya berlakulah bila dibetulkan, mereka tidak berlari kepada berkekalan di atas kesilapan faham. Baik, Alhamdulillah kita habiskan ayat tu. Pasal nanti tajuk yang lain ni akan masuk masalah pencuri, hukum orang mencuri, hukum pencurian, yang kita akan bincangkan nanti. Okay, baik, buat potong tangan pencuri. Nanti ayat 38 sampai 40. Baik. Wallahu alam. Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Okay, tak ada soalan. Alhamdulillah. Kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada minggu yang akan datang. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.